السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah SWT masih beri kesempatan untuk berada hampir pada bulan Ramadan. InsyaAllah 3 hari lagi Ramadan. Moga-moga dengan kita berdoa, imam pun berdoa daripada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Dalam hadis ada sebut juga hadis Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Dan biasa kita baca yang sabit daripada Al-Azhar, wa ballighna Ramadan, sampai kami pada bulan Ramadan. Kita mungkin dalam sembahyang kita tak pernah angkat tangan doa tu pun, tapi mungkin sekali-sekali kita aminkan doa daripada imam. Kadang-kadang kita singgah satu masjid sembahyang, imam berdoa begitu, kita aminkan. Mungkin yang tu yang Allah pilih hampir-hampir Ramadan. Dah mula ceramah di ambang Ramadan. 2 malam lepas saya ceramah ambang Ramadan. Besok ada satu ceramah khas ambang Ramadan. Lusa ada ceramah khas di Kuala Lumpur ambang Ramadan. Di pejabat Yayasan Pembangunan Kampung Baru. Jadi maknanya kita seronok bila datang Ramadan. Bila SOP Negeri Sembilan dan SOP diberi kelonggaran, boleh kita sembahyang hampir rapat, walaupun tak rapat, hampir rapat, dengan penjarakan satu sejadah. Dan aktiviti tadarus semua dapat berjalan. Dan tazkirah pun boleh dibuat. Dan boleh datang berjemaah tarawih ramai. Jadi kita yang datang surau ni rasa seronok. Sebab kita telah berdoa daripada awal lockdown. Daripada tahun 2020. Kita dah doa. Sebab 2020 hanya AJK sembahyang tarawih. Kalau sembahyang fardu tu hanya 2-3 orang, Imam Bilal. Yang lain tak boleh datang. Kita puati saja masjid. Ada di kalangan kita panjat pagar masjid nak sembahyang. Bukan sembahyang berjemaah, nak sembahyang fardu sebab tutup. Kita nak pergi tempat lain tak boleh, rasa terseksa. Cerita dia, saya pun sama buat macam tu. Sampai Zuhur dah masuk, orang sembahyang dah habis, AJK dah keluar. Pintu belakang, pintu depan tutup. Kita nak sembahyang, nak balik rumah jauh. Terpaksa mencuri masuk. Terpaksa mencuri-curi buat berjemaah. Saya, anak saya dengan beberapa kawan, sembunyi-sembunyi sembahyang berjemaah. Macam zaman Mekah. Seolah-olah ada Abu Lahab, Abu Jahal. Punya susah nak sembahyang berjemaah.
Dalam masa lockdown saya hanya tinggal sekali sahaja sembahyang asar berjemaah. Itu pun berjemaah dengan anak lah kat rumah. Dah keluar, polis punya peronda lalu depan rumah, tak jadi keluar. Sekali tu lah. Yang lain semua sembunyi-sembunyi. Saya bocor lah. Ni bocor rahsia. Sembunyi-sembunyi sembahyang berjemaah 4-5 orang secara sembunyi-sembunyi. Tarawih secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah dapat 5 waktu. Ada kes saya keluar, polis ikut saya. Saya ingat dia ikut saya, dia tak ikut saya pun. Saya berhenti dekat stall burger sembunyi. Punya nak sembahyang Jumaat. Itulah perit zaman ketika itu. Kenangan lama lah. Tahun 2021 Alhamdulillah bersembunyi sembahyang bersama kawan-kawan di madrasah. Motor kena parking, jangan bawa motor jalan kaki di madrasah. Madrasah tutup, masa sembahyang kunci. Sembahyang raya pun buat situ, khutbah raya pun buat situ, sembunyi, bocor sekarang. Waktu itu kalau tak bocor kena tangkap. Jadi nak buat macam mana? Kita dah jadi begitu. Dan kita berdoa daripada 2020 sampai 2021 dan 2022 ni. Ya Allah, bukalah balik sembahyang, dapat sembahyang ramai-ramai, dapat penjarakan tu dirapatkan. Ni tak rapat. Banyak negeri dah boleh rapat. Melaka boleh rapat tapi tak boleh, Kedah boleh rapat tapi tak boleh itikaf. Kita Alhamdulillah itikaf saya boleh. Alhamdulillah. Jadi siapa yang seronok? Yang seronok orang yang datang ke masjid. Orang yang datang ke surau. Orang yang tak datang surau dan tak datang masjid, mereka seronok juga. Pasal seronok bazar Ramadan tidak ada ketat dah. Maknanya tahun ni kita boleh qada baru 2 tahun punya bazar Ramadan. Tuan-tuan tengok, walaupun penjarakan dah kurang dan syarat masuk masjid sembahyang pun dah syarat-syarat tak ketat. Tuan-tuan akan tengok orang yang tak diberi hidayat macam tu juga. Malah keadaan sekarang ni kalau dah dia ada dos dan ada lagi penggalak, dia pun tak datang. Saya ketika tazkirah Jumaat, saya terpaksa pujuk 2-3 masjid yang saya bagi tazkirah minggu ni ada. Terpaksa pujuk semua. Ini ruang saya nak bercakap pada orang ramai ketika Jumaat. Datanglah masjid, ramai-ramai Jumaat. Hidupkan balik. Karena kita berada di zaman tenat. Zaman fitnah yang banyak. Zaman telah bermula perang. Dan akan berlaku lagi peperangan. Kita tengok Ukraine dengan Rusia. Dia akan jadi kemungkinan besar kata Syekh Imran Husain akan melanjut sehingga akan jadi perang agama. Kalau perang dunia yang pertama kerana pembunuhan di Sarajevo dan tidak bersifat global. Perang dunia yang kedua yang melibatkan seluruh dunia dengan fahaman-fahaman Islam. Dan perang dunia ketiga ujungnya sekarang ni masih lagi di dalam pakatan antara NATO dan Rusia. Namun ujungnya akan jadi perang agama. Jadi kita di dalam keadaan zaman tenat. Maka zaman tenat ini jalan keluarnya adalah masjid. Dan tidak boleh lari daripada masjid. Hatta kita dengar berita bahawa Dajjal telah masuk daripada sebarang talent masuk boleh. Itu pun kita kena jaga amalan masjid. Kerana yang protect kita Allah SWT dan Allah bagi janji-janjinya dengan amalan masjid. Yang Allah akan pelihara orang yang datang ke masjid. Yang di dalam rumah yang ada amal masjid dipelihara. Jadi apa yang kita nak lagi kalau kita bila buka masjid macam ni, surau, kita jadi seronok sangat. Dan kita lah orang yang seronok. Dan dalam keseronokan kita kena pujuk orang lain. Supaya Ramadan tahun ni akan jadi lebih meriah. Kerana kita telah tertahan. Macam mana ayam terkurung selama beberapa hari dalam reban, bila buka, tuan-tuan tengok macam mana dia buka, dia lari keluar habis. Habis lari keluar, dia nak tunggu tu buka. Dan kita Alhamdulillah ni lockdown telah terbuka. Maka lari kita ke mana? Tempat yang paling kita suka bagi orang mukmin adalah masjid. Maka kita kena datang masjid. Ramadan inilah ruang-ruang untuk kita hidupkan amalan masjid.
Dan amalan masjid yang dibawa ke rumah, apa dia? Tadarus dengan anak-anak, mendengar hadis dengan anak-anak, solat tahajud bersama isteri dan anak-anak, solat tarawih kita buat di sini, tadarus lelaki kita buat di sini. Jadi kalau kita duduk, kalau kita hidup macam ni, tuan-tuan, percayalah Allah akan bantu kita. Sebab kita di hujung, maknanya tenat sungguh, tenat. Kita di hujung tenat. Kita tak tahu apa berlaku dia akan datang. Banyak perkara-perkara yang kita tak boleh nak andai kemungkinan berlaku, na'udzubillah. Dia akan menguji iman kita yang takut kita tidak terdaya menghadapi dengan ujian besar yang akan datang. Kita tak pernah berlaku. Kalau ujian perang dunia yang kedua dulu, ubi kayu, orang tua kata Allah peritnya zaman Jepun. Kalau orang tua sembang dengan kita waktu saya kecil-kecil, dia akan cerita perit zaman Jepun. Mak saya cerita macam mana mereka belajar bahasa Jepun. Macam mana orang kampung kena sepak. Dia kata apa? Tu, apa tu? Apa tu? Apa ada bang? Penampar Jepun. Tu betul tu. Penampar Jepun. Dan orang kampung saya yang ramai kena lari tangkap bawa penu buat jambatan dekat Burma sana. Jadi orang akan cerita perit. Namun keperitan akan datang ini bukan keperitan dari segi keduniaan, makan ubi kayu, masih lagi ada ubi kayu nak makan. Tapi ujian akan datang bila datang fitnah Dajjal, dia tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ujiannya lebih dahsyat. Dan berjuta orang akan murtad. Yang tu kita takut. Maka kita kena doa dan buat amal supaya kita, isteri, anak-anak dan masyarakat kita dan orang Islam terpelihara dengan fitnah besar. Di ruang Ramadan inilah ruang untuk kita kembali memakmurkan masjid, menarik balik rahmat-rahmat yang tercicir ketika lockdown dulu. Yang rahmat tu turun tapi tidak ada orang yang nak pungut. Dan Ramadan ni kita bakal pungut ramai-ramai dengan amalan-amalan Ramadan, dengan tarawihnya, dengan tazkirahnya, dengan solat malamnya, qiyamul lail. Kita kembali balik supaya rahmat itu yang tercicir dulu kita dapat ambil balik. Dan moga-moga tersebarnya rahmat yang banyak, Allah jatuh belas rahim kepada kita dan pelihara kita insya-Allah. Boleh tuan-tuan, kita dah hampir ni. Dan doa Allahumma barik fi Rajab, bulan Rajab. Isra Mi'raj nak cerita tentang pentingnya sembahyang dan sifat sembahyang daripada masjid. Daripada sifat sembahyang tu dalam masjid, Nabi bergerak daripada masjid ke masjid sebelum jumpa Allah. Dan Nabi nak balik sembahyang, sifat sembahyang itu pun dalam masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Mana nak cerita pada kita sembahyang ini sifatnya dalam masjid. Dan dalam bulan Ramadan banyak kita masa berada dalam masjid. Hari ini kalau kita berada dalam masjid pun sambil Isya dah. Saya nak buat 4 rakaat Isya pun kadang-kadang 2 rakaat saja, setengah-setengah tempat. Habis sembahyang, habis Isya buat 2 rakaat. Nak buat lagi 2 rakaat tak ada. Lepas dapat dah lampu, tinggal lampu satu aja. Lepas tu ada yang lagi kejam, bukan kejam lah. Siap nanti goncang kunci, kena. Maknanya kedai mau tutup. Tak boleh lebih. 2 rakaatnya. Di tempat tuan-tuan mesti lagi ada suasana orang sembahyang. Dah setengah tempat tu habis Isya, habis semua. Tinggal Bilal, imam, siap dan beberapa orang nak sembahyang sunat. Yang lain semua tak sembahyang sunat. Tapi bulan Ramadan kita boleh stay back sekitar 2 jam. Pas sembahyang Isya, kita stay back sembahyang tarawih. Kemudian kita stay back yang tadarus, stay back tadarus. Secara tidak sedar kita telah belajar menghabiskan masa kita lebih dalam bulan Ramadan dalam masjid. Karena masjid tempat terbaik. Tidak ada tempat yang paling baik. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharun. Di dalamnya, dalam masjid, golongan lelaki mencintai membersihkan diri mereka. Dan ujung akhir Ramadan, sebelum akhir Ramadan, kita kurungkan diri kita. Nabi ikatkan nak kurung bagaimana nak cari Lailatul Qadar. Siapa tak nak Lailatul Qadar? Semua orang nak. Dan nak cari macam mana? Cari dengan itikaf.
Mungkin kita dapat sebagian malam, tapi maknanya kita telah berada dalam masjid lama. Dalam setahun inilah paling lama kita duduk dalam masjid. Kita iktikaf daripada Isya, daripada Maghrib, Isya tu sampai subuh. Sampai sahur, lepas subuh kita balik. Itu pun tak memadai dengan iktikaf. Maknanya 10 akhir Ramadan Nabi tak keluar. Ada kawan-kawan kita yang iktikaf 10 akhir. Maknanya kita telah beri masa lama dalam masjid supaya kita nak mencari Qadar dan kita berada di tempat yang penuh dengan rahmat, yang dikelilingi dengan rahmat. Rahmatan aja kita begitu. Kemudian kita baca Quran, lebih kita baca Quran, dan hari-hari biasa kita jarang dengar baca Quran. Malah kadang-kadang kita tak baca, kalau tak ada amalan jemaat tak baca, kalau tak ada lepas Isya baca tabarukal aziz, kita pun sekarang ni dah ada tabarukal aziz. Kalau tidak kita macam tu. Ramadan nak mengajar kita nak baca Quran, nak cuba khatam satu juzuk paling sikit Al-Quran. Kemudian kita nak dengar dengan kita tadarus, kita dengar kawan-kawan kita baca. Dengan seorang imam jadi imam hafiz, kita nak dengar baca Al-Quran. Jadi maknanya bulan Ramadan kita memberi masa untuk membaca dan mendengar Al-Quran. Dan selalunya kita dekat subuh pun kita jaga kita bangun bila ayah kita mandi habis pakai baju was-was tak betul datang. Dan bulan Ramadan kita bangun awal, pokoknya kita dapat 2, 4, 6 rakaat sembahyang tahajud sebelum kita bersahur. Dan kita dilatih selama sebulan untuk bangun di waktu sahur kerana Allah suka bangun di waktu sahur. Kana qalilan minal laili ma yaj'una bil asyari yastaghfirun. Jadi banyak manfaat daripada Ramadan. Maka terlalu rugi orang yang tidak dapat Ramadan. Maknanya rahmat daripada Ramadan. Jadi kena cari. Supaya jangan kita tercicir daripada Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, balik kitab kita buka surat 346. 346. Jadi kita masih lagi berada dalam bab ni, hadisnya banyak panjang. Bab maja'a fi dukhuli al-umara. Dan kita berhenti dulu dalam hadis yang Nabi, apabila Nabi melihat kami berkumpul, ia pun lalu bersabda. Dan terjemah dia kita sampai kepada maka apabila telah naik seorang itu menjadi raja, dengan yang demikian sudahlah keluar ia daripada jalan syarak. Dia bila jadi raja, kesombongan dia jadi pemimpin, dia jadi PM, dia jadi presiden, dia jadi apa lagi, pemimpin-pemimpin atasan, maka terkeluar daripada jalan syarak. Nauzubillah. Dan diperintah sekalian orang itu menurut hawa nafsunya, tak ikut lagi kehendak. Macam mana berlaku dalam kerajaan-kerajaan dulu. Kerajaan dinasti Mughal juga berlaku curang. Akbar buat agama baru. Bapa pada Aurangzeb ambil harta rakyat. Taj Mahal tu diambil daripada harta rakyat, buat pembaziran kerana kepimpinannya rosak. Sampai sekarang tu tak tahu berapa, kalau nilai sekarang ni dah berpuluh-puluh bilion. Teknologi bangunan yang begitu indah sekali. Bukan ada apa, hanya kuburan. Dia bukan masjid, kubur, tak boleh semayang lah tu. Kalau tuan-tuan pergi Taj Mahal, saya dah pergi, itu kuburan yang masjid sebelah tu. Masjid tu pun tak ada orang semayang. Yang sembahyang hanyalah pelancong. Dan masjid itu pun tak ada tandas. Tak ada tandas. Sebenarnya dia adalah di sebelah kanan. Kalau tuan-tuan tengok tajuan, sebelah kanan tu sebenarnya istana hinggap. Tetamu luar negara datang. Dia bukan rupa macam masjid, bukan masjid, istana hinggap. Untuk tetamu luar negara. Sebelah sini baru tempat sembahyang. Kecil je. Tak besar. Kalau medan sembahyang ni lebih kurang surau kita ni. Tapi bangunan tu bangunannya cukup indah dengan batu makmar merah. Dan kalau tuan-tuan tengok, kawan saya ambil gambar. Saya pun ambil gambar. Okey, telefon saya tu ambil gambar Taj Mahal. Tengok, Taj Mahal tak ada.
Ambil gambar Taj Mahal. Macam mana Taj Mahal tak ada? Pokok-pokok semua ada. Bangunan tak ada. Tak ke kartun? Bukan kartun. Teknologi dia. Tuan-tuan, masa tu tak ada orang buat. Sampai sekarang pun saya rasa tak ada lagi orang buat. Kamera tak lekat. Tak ada Taj Mahal tengok, apa ni? Jin ke apa ke? Rupanya bila kita duduk tempat teduh, kita ambil Taj Mahal, gambar Taj Mahal, kerana batu makmar yang dia pakai itu menyebabkan tidak lekat dalam kamera. Teknologi dia. Itu kubah dia tu ikut peredaran matahari dan bulan tu. Tiang dia semua tu. Tiang yang dia buat, kalau tiang tu tumbang, tidak akan jatuh di atas kuburan tu. Teknologi dia. Dan kalau tuan-tuan tengok tiang dia tu dah ada 3G. 3D, 3 dimension. 3 dimension. Waktu tu orang dulu dah ada 3 dimension. Tengok boleh, dia mana 3D. Bangunan dia. Ini teknologi. Tuan-tuan, macam tu pembaziran wang negara. Bila orang dah angau, tu cerita Raja Angau terlalu cinta kepada bini lebih daripada kehidupan rakyat. Mumtaz Mahal bukan minta tu pun. Terlalu cinta pada isteri buat satu. Sehingga tak ada orang yang buat teknologi yang macam tu. Ada cerita mengatakan, arkitek itu dibutakan mata supaya jangan buat lagi macam tu. Hebatnya. Kejamnya. Kerana cinta, kerana terlalu cinta kepada isteri. Terlalu cinta pada orang perempuan. Patutnya cinta Allah dan Rasul. Anak tak suka. Aurangzeb tangkap bapa dia, kurung bapa dia dalam penjara. Kerana dia wali Allah, dia satu orang beriman takwa. Dia tak makan langsung wang negara. Tak makan satu wang negara, tak makan. Baitul Mal tak ambil. Dia angkat tangan, ya Allah, bagi aku keperluan rezeki aku untuk aku sara anak-anakku dari sumber yang lain. Macam Sulaiman, macam Daud alaihissalam. Daud angkat tangan, ya Allah, bagilah aku sumber rezeki untuk aku sara anakku daripada bukan wang Baitul Mal. Allah bagi Daud buat keranjang dan pandai besi. Buat besi, senjata. Begitu Aurangzeb, Allah bagi kebolehan dia menulis qad. Dia menulis qad. Daripada tulisan qad yang ditulis tu, itu hasil dia bagi kepada anak-anak dia. Dan dia kurung bapa dia, bukan seksa bapa dia. Kerana bapa dia guna wang negara, salah guna wang negara. Dan bapa dia makan roti dengan dal, macam mana dia makan, macam mana rakyat makan. Supaya nampak bahawa pemimpin ini menjaga hak rakyat. Bukan telan duit rakyat. Bukan menipu rakyat. Bukan buat zalim pada rakyat. Kita susah nak jumpa macam tu. Umar bin Abdul Aziz perintah bukan lama 2 tahun ya. Keadilan sejagat dalam pemerintahannya. Keadilan. Sehingga orang Nasrani dan Yahudi merasa aman berada dalam pemerintahannya. Sayyidina Umar keadilan sejagat 3 suku dunia. Ulama-ulama hadis kata, ulama-ulama tarikh kata, kalau Sayyidina Umar hidup lagi 2 tahun, seluruh dunia akan dikuasainya. Kehebatan dia, tapi menjaga hak rakyat. Bukan buat zalim. Untuk tengok kehidupan. Harun ar-Rasyid berlaku adil dengan rakyat. Tadi Umar al-Aziz, Kerajaan Bani Umayyah, ini Kerajaan Bani Abbasiyah, berlaku adil dengan rakyat. Tidak sombong, tidak takbur. Anak dia nasihat dia, menangis dia terima nasihat anak dia. Satu orang alim nasihat dia, dia dengar nasihat dia. Bahlul nasihat dia, dia dengar Bahlul punya nasihat. Bahlul menempat keluarga dia, Bahlul tu keturunannya. Tak ambil cukai pada rakyat. Kalau nak ambil, Allah tegur dia. Kerana amalan takwa dia. Anak dia tegur dia. Anak bini nombor 2 lah. Nikah siap. Bukan nikah siap, nak menikah secara ni. Tegur dia. Sehingga dia menangis. Dia kata, wahai anakku, selama engkau hidup, engkau nasihat ayah. Sehingga kau mati, kau masih nasihat ayah. Surat anak dia sebelum anak dia mati sampai pada dia. Anak dia mati, dia baca.
Terkesan dalam hidup dia. Dia pergi ke kampung-kampung, jalan Harun Rashid pakai baju biasa, orang tak perasan, dia kata dia raja. Tengok ladang buah delima. Dia kat dalam ladang buah delima tu, dia pergi tengok pakcik tu tengok duk petik buah delima, ada gelas. Orang lalu beli, boleh perahan delima tu. Dia pun ambil buah, cantik buah ni. Dia kata tolong perah kat saya sebiji. Orang tumpung perah, ambil perah 5. Penuh gelas jus. Bismillahirrahmanirrahim. Minum minta maaf. Dia minum Allah sedap manis. Tuan-tuan tak pernah minum jus delima tau. Tak beli tu, tak original tau. Saya pernah minum kat luar negeri, kat India, Pakistan. Dia punya jus delima sedap. Cakap tak guna. Minum. Bila Harun Rashid minum, manis, sedap. Sebiji penuh gelas. Ini gelas kecil, gelas besar, penuh. Harun Rashid kata, Allahu Akbar, manis, sedap, sejuk. Delima ni dia punya sejuk. Walaupun tak kena air, sejuk masuk. Kemudian bila dia tengok macam tu, dia nak ambil sebiji lagi. Dia kata, cik, tolong potong sebiji lagi perah. Nak minum segelas lagi. Sedap. Ketika nak perah tu, dia kata, nampak gaya macam ni bila sedap, aku nak kena cukaikan tinggi kat dia. Aku nak kenakan cukai lebih. Ini mesti untung banyak ni. Ini mesti untung banyak. Aku mau kena cukai lebih. Sekali pakcik tu belah, perah setengah. Air setengah. Buah yang sama, saiz yang sama, ladang yang sama, tiba-tiba setengah. Tadi penuh. Allah nak tegur orang yang baik supaya jangan buat benda yang bertentangan dengan kehendak agama. Dia tanya pakcik tu, pakcik macam mana ni? Yang tadi buah sama, penuh, ni buah sama, setengah. Saya tak tahu lah Tuhan. Saya ingat khalifah nak naik cukai kot. Saya dah ingat khalifah nak naik cukai kot. Dia tak tahu tu khalifah. Jadi maknanya di sini kita nak cerita, pemimpin yang adil, Allah akan tegur dia bila dia berlaku kesilapan. Allah akan tegur dia bila berlaku kesilapan. Sama dengan Muawiyah bila naik istihar harta Baitul Mal, harta milik aku dan keluarga aku ketika hari Jumaat. Yang kedua pun istihar Jumaat ketiga, orang tegur dia. Kalau khalifah ambil duit Baitul Mal sebagai harta keluarga, aku akan tentangi sama ada aku mati atau Tuhan akan terpisah kepala Tuhan daripada badan Tuhan, atau kepala aku terpisah. Dia menangis. Dia kata, masih lagi orang tegur khalifah. Aku dengar daripada Nabi begitu, pemimpin yang di dalam rahmat Allah bila ditegur berlaku kesilapan. Ni Allah tegur melalui orang tua tu. Dia tak tahu, dia Allah tegur supaya jangan berlaku perkara yang tak kena pada rakyat. Tuan-tuan, kezaliman ini dia tak akan boleh lepas. Mana-mana pemimpin tidak akan boleh lepas kalau berlaku zalim. Kita tunggu dan lihat. Sebab kezaliman Allah akan balas di dunia dan balas di hari akhirat. Dua dosa. Kezaliman dan durhaka kepada ibu bapa. Apalagi rakyat doa lagi. Na'udzubillah. Dan diperintahkan sekalian orang itu menurut hawa nafsunya. Dan diperintahkan harta Baitul Mal sebagai kehendaknya yang tidak menurut sebagaimana hukum syarak. Baitul Mal tak ada. Ikut kehendak dia. Maka siapa masuk atas mereka itu, yakni pergi balik kepadanya dan duduk bercampur gaul dalam majlisnya serta membenarkan dengan karut. Karut raja itu, karut marut raja itu, pembohong-pembohong dia pun restui. Akui juga terpaksa akui. Pembohong-pembohong tipu daya mereka, cakap-cakap, pembelit cakap-cakap, bahasa kita kencing. Ikut sama. Duduk dalam majlis, ia cerita kepada orang, kepit kepada orang sama. Dalam majlisnya serta membenarkan dengan karut-karut raja yang keluar daripada jalan syarak itu, tidak diterangkan salahnya. Dia tahu benda itu salah tapi tak terang. Tak beritahu salah. Dan tidak ditunjukkan dalam hukum Allah dan Rasul kepadanya, tak tunjuk. Tak boleh Tuhan. Allah larang.
Macam ni salah tuan. Salah, tak boleh. Benda ni haram. Tak payah banyak lah. Dulu saya duduk dalam satu kampung. Director buat salah. Rasuah. Beri rasuah dekat TA. Saya ingat TA ni tak ada sini, minta maaf. Bagi daerah ni. Bocor. Tak ada dia pindah dah ke arwah dah khabar. Tag viewer. Kasut red wing. Tu, link up company. Allah tak suka. Company tu link up habis. Satu company pun tak ada. Tak boleh. Kena cakap tu, kena beritahu. Rasuah jangan. Tegur. Tak boleh. Rasuah tak boleh. Begitulah salah silap orang yang menjadi pemimpin, kita kena tegur. Cakap elok-elok lah. Jangan marah. Jangan marah. Cakap elok-elok. Jangan marah. Kalau dia tak mau didegil, kita sudah terlepas. Dan bahkan ditolong pula. Dan bahkan ditolong pula akan segala raja yang demikian itu atau buat zalim dirinya. Tolong terlibat sama dengan kezaliman. Yakni dicarikan dan ditunjukkan jalan helah yang dikatakan dia harus pada syarak. Ini ustaz-ustaz. Walim. Penasihat-penasihat agama. Tak apa tuan. Tuan buat ni kira ada hadis. Ada hadis tu. Dia nak membenar. Dia terpaksa selongkar cari hadis nak membenarkan apa yang bos dia tu cakap. Pemimpin tu cakap salah. Nak cari hadis supaya merestui, membenarkan. Okey, boleh. Wah, tak boleh. Selongkarlah cari hadis. Supaya dikatakan dia harus pada syarat mengerjakannya apa yang berbetulan dan bertentangan dengan hawa nafsu raja besar yang demikian itu. Walaupun benda tu salah, nak cari hadis. Supaya boleh buat. Maka bukanlah orang yang pergi balik kepada raja. Yang tak boleh. Maka bukanlah orang yang pergi balik kepada raja dengan demikian itu daripada orang yang menurut jalanku, dan bukan aku daripada orang yang menolongnya dan membantunya melepaskan daripada siksa Allah, dan tidak ia datang minum di telagaku pada hari datang sekalian manusia menghilangkan dahaganya. Bahayanya orang yang ikut serentak yang macam ni. Bukan pemimpin tu ya kena azab. Orang yang terlibat tidak akan datang ke telaga Nabi untuk minum telaga Nabi. Waman syaraba lam yadma abada. Sesiapa yang meminum telaga Nabi tidak akan dahaga selamanya. Tentu boleh bayangkan masyar dalam keadaan kedahagaan, kelaparan, dahaga yang begitu dahsyat. Tetapi minum telaga pergi haud Nabi ini, maka akan hilang. Orang yang terlibat dia tak akan dapat datang. Nauzubillah. Sabda Nabi SAW, وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضِ. Dan sesiapa tidak masuk atas mereka itu, yakni tidak pergi masuk campur gaul dalam majlisnya dan tidak menolong atas kezalimannya, yakni tidak ditunjukkan jalan helah dan harus raja-raja itu membuat apa yang dikehendakinya yang bertentangan dengan hawa nafsu dan serta tidak dibenarkan dengan segala karut-karutnya, yakni disalahkan dengan mulut dan kelakuan akan pekerjaan itu sebagai salah pada syarak, maka ialah orang yang masuk dalam jumrah daripada orang-orang yang menjalankan jalanku, dan aku daripada orang yang menolongnya, dan ia datang padaku di negeri akhirat minum kolamku menghilangkan dahaganya. Dia bersama dengan Nabi, Nabi bersama dengan dia, dan dia akan datang jumpa Nabi minum air daripada kolam Nabi. Orang yang tidak terlibat. Jadi susah tuan. Jadi nak cari orang yang macam ni susah. Sebab tu banyak ulama-ulama tidak akan menghampiri istana. Mereka tak hampiri istana. Ahmad bin Hanbal tidak hampiri istana. Banyak ulama-ulama tak berani nak pergi. Kerana musibahnya lebih besar. Takut tergelincir dalam lembah-lembah kehinaan. Sebab setengah kata ulama, berada di pintu istana itu sudah terlibat dengan keburukan bagi ulama. Bagi kita lain bagi ulama.
Sebut tak boleh. Dan kita duk tengok sekarang ni, bila dulu dia ustaz bagus, bagus penceramah forum perdana tengok, tapi bila terlibat dengan benda-benda yang ni, akhirnya dia terlibat waktu sembahyang pun bengkok sekali. Saya tahu cerita apa lah berlaku. Itulah berlaku. Na'udzubillah. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis sahih lagi gharib dan tidak kami ketahui akan dia daripada hadis mus'ir, melainkan daripada ini wajah. Masalah sabar atas agama itu amat sukarnya. Istimewa pula zaman kita ini adalah zaman yang sangat banyak fitnah atas agama. Sama ada pada ibadat atau muamalat atau lainnya. Zaman kita ni zaman fitnah, sama ada ibadat, muamalat atau lainnya. Ibadat jadi rosak, fitnah. Dulu nak sembahyang subuh kunut tidak ada masalah. Kunutlah. Sekarang ni bila nak kunut ada pula satu grup komplain, kata bid'ah masuk neraka. Ini dalam ibadat. Dulu kita pergi talqin, kita dah bertahun-tahun pergi talqin kat kubur orang talqin, kita duduk kat kubur dengan talqin nasihat agama lah kepada yang hidup. Sekarang pergi talqin dah tak mau buat, kata bid'ah masuk neraka, dah ramai tak mau. Saya kat Perak. Saya pergi banyak tahun lah kat Perak, tahun lama. Waktu tu dah ada kan 2000 lebih. Sampai kat tempat tu, keluarga tu tak mau bid'ah lah, tak mau talqin kerana bid'ah begini-begini. Seorang lah dengan keluarga tu. Jadi bila tak ada bid'ah semua, kecoh lah kampung. Orang pun tak ambil peduli ya. Kerana dia ni larang, kata tak boleh bid'ah ni, talqin ni adalah begini. Jadi dia orang pujuk, dia kata ustaz tolonglah, ustaz tolong baca talqin ni. Saya kata saya tak mau campur urusan kampung kamu. Saya orang luar, saya daripada Seremban. Saya boleh baca tapi saya tak mau. Sebab nanti saya baca jadi kecoh keluarga kamu. Kalau kamu nak, kamu kena panggil imam tempatan. Imam suruh membaca. Imam pun tak mau baca. Imam nak baca tapi dah keluarga, seorang keluarga duk protes. Jadi kecoh. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Idris di sini apa? Ibadat. Maknanya fitnah atas agama pada ibadat. Hal ibadat. Dulu kita faham bahawa 2 merhala kita keluar 98 kilo. Itu maknanya boleh jamak dan kasar. Lah ni dia kata keluar daripada rumah di Senawang sampai kat Seremban dah boleh jamak kasar. Tak ke katun. Dalam ibadat sudah jadi rosak. Kemudian dia kata dalam muamalat. Dalam jual beli pun jadi macam tu. Dia kata sistem begini yang terlibat dengan riba. Kata riba ni begini, riba macam ni. Jadi kecoh. Dan kadang-kadang kita terpaksa ambil benda yang terikat dengan sistem riba. Yang kita tahu kita tak mau riba. Kerana susah. Kerana muamalat telah jadi rosak. Tak betul. Atau lainnya dan lain-lain sekali lah. Sekiranya tidak seorang yang berpegang atas agama itu dengan kurnia Allah, kalaulah dia tak pegang kerana taufik rahmat Allah, hidayat daripada Allah. Dan taufiknya tentulah tidak sempat mengerjakan sembahyang, berzikir, berdoa dengan sebab menerkam kerja-kerja mengumpul dunia yang dan mahu kaya, ataupun kerana mahu bersukaria dan memuaskan hawa nafsu dengan teman-teman handai dan sebagainya. Kerana sistem yang ada dalam kehidupan ni kena buat begitu. Terpaksa bekerja macam orang Singapura. Umur 70 terpaksa bekerja. Nak kena bayar access card masuk dalam apartment. Nak kena bayar sampah-sampah punya kutipan sampah. Nak kena bayar servis. Terpaksa kena bayar. Tua terpaksa kena kerja. Dan kadang-kadang kehidupan maknanya kalau hang tak ada kereta tak boleh. Macam kita dulu. Saya ingat saya tahu kahwin tahun 98. 98, 99, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 6 tahun kahwin baru beli kereta. Budak-budak sekarang baru bertunang dah beli kereta. Syekh dah beli kereta. Baru bertunang ambil gambar bunga macam pengantin. Bukan kahwin gitu. Baru bertunang. Tuan-tuan tak gila zaman ni. Bila dah kahwin, tengok beli rumah 400,000. Beli kereta
Act 50. Gaji share. Hutang 9 tahun. Rumah nak kena bayar berapa ribu tu. Kereta 7 hotel lebih nak kena bayar. Kat 1,000. Rumah nak kena bayar 2,000. Share gaji tak sampai 10,000. Bila bini dapat anak, mentua jaga. Hantar kakak bungit kat Rembau. Pakak dah orang tua tu jaga cucu. Ini anak siapa ni? Anak dia. Mana? Duk Kuala Lumpur. Habis jaga, siapa lagi nak jaga tak dapat cucu. Cucu pertama, cucu kedua, semua jaga. Kesian. Kita tak dulu. Naiklah motor dengan bini. Hujan panas, sampai rumah sejuk buka. Kita tak beli, kita tahu hutang piutang tu kita tak mau. Dan bukan kata saya, semua kawan-kawan memang macam tu. Tak terus kahwin terus beli rumah kereta, tak. Tunggu dulu. Budak-budak sekarang dah beli kereta. Kesian kehidupan. Kerana kehidupan yang macam ni terpaksa kerja overtime, ambil lagi balik bini balik pukul 8 malam, laki bilik 8 malam, lepas pukul 5.30 buat overtime sampai malam. Kalau tak ada overtime 8 malam tu, kat pejabat jual lagi direct selling lah apalah. Macam-macam jual barang. Orang perempuan pula jalan, dia kosmetik tu, kosmetik ni lah, itulah, inilah. Apa scrub tu lah, hilangkan parut-parut muka lah, pakaklah tenyek muka. Kan? Muka kiwi, orang kata. Nak pergi kilat. Itulah jual. Lepas habis tu, Tupperware pula ada. Ni raya ni, biskut raya pula ada. Kau tentu tak jadi sudah buat kerajaan. Penuh biskut raya. Dia sekarang ni smart. Semua WhatsApp, semua gambar biskut raya. Biskut raya. Hutang. Tak apa, hutang. Biskut raya. Jadi nak cari duit. Dia kata Syekh Idris ni, dia kata, mengerjakan sembahyang. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan taufiknya, itulah tiada sempat mengerjakan sembahyang dan berzikir dan berdoa sebab menerkam kerja-kerja mengumpul dunia dan mahu kaya. Orang nak tukar kereta, tukar kereta. Orang tukar Act 50, Act 50. Semua nak tukar. Kita tak mampu hidup macam tu. Sebab tu saya kawan-kawan saya nasihat, jangan. Nak buat satu, fikir dulu. Kesian saya kalau ada kawan-kawan saya kesian. Moga selalu doa, ya Allah bagilah berkat rezeki mereka kembali balik. Kesian tengok kerja siang malam nak cari, nak tampung, nak bayar hutang. Kesian. Dan jika sekiranya tidak pertolongan Allah, tentulah pencarian dalam hal kehidupan ini semuanya haram. Kalau tak kerana bantuan Allah, terlibat habis dengan benda yang haram, benda yang syubhat, dengan kerana mendapat makan, minum dan pakaian dengan tipu dan bohong dan helat dan makan harta orang dengan jalan haram, atau menuntut harta dengan riba, berhutang dengan riba, duduk dalam rumah yang haram, riba semua. Sistem haram, menipu dan sebagainya. Kawan saya tadi, dia daripada Melaka datang. Pagi tadi, datang. Dia kata, Ustaz, saya ingat projek ni saya tak mau. Dia buat kursus untuk industrinya. Di bawah kementerian, tak mau sebut lah. Ustaz, saya ingat, dia ni banyak minta nasihat saya. Saya ingat, saya tak mau terlibat. Belum saya buat projek ni, dia orang dah minta persen. Tak gila. Belum nak buat projek, dah minta persen. Itu belum projek sekolah tau. Kalau projek sekolah, Cik, kami nak PIBG peruntukan. PIBG. Lepas tu cikgu komputer datang, bilik komputer ni ada 3 biji, 4 biji rosak. Kami min, belum tak lagi. Nak. Jadi orang buat projek apa pun menganga. Semua dia minta. Itu belum makna lagi. Rasuah saja. Terlibat dengan rasuah. Tak apa, siapa kontraktor sini tahu. Terlibat dengan rasuah. Ni orang rana rasuah ni. Rana. Dia kata dia kenai Mak Hassan, kenai KJ. Padahal dia ambilkan mas kepin dia dengan Mak Hassan. Dia jajah habis semua kat kontraktor. Dia kata profil datang. Dokumen tender datang. Dan dah buat. Dia orang tengah buat pemilihan dokumen tender. Oh, nanti saya usahakan. Saya minta 6%. Dia bukan kata saya minta 6%. Saya minta 6%. Slow.
Kawan ni kata, Allah, projek sejak lockdown ni tak ada apa dah, susah. Tak apalah, 6%. Dia bukan pergi pun, dia jual nama dia. Dia pergi yang kedua, pergi yang ketiga, kontraktor yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada 12 orang kontraktor masuk dapat projek itu. Projek bukan besar sangat pun. Jadi dia minta. Bukan ada pun tengok. Dia pergi jumpa, dia kata, kalau saya bantu dapat projek, boleh saya dapat 6%? Boleh. Dia tak pergi pun, dia goyang kaki. Satu company mesti lekat. Dia dapat tak? Dia bukan lekat sampai 5, bukan 6, satu je. Satu tu akan lekat. Dapat kat dia. Ini yang penyangak besar ni. Dia main kat situ lah. Dia bukan ada duit pun. Dia tayang kereta BMW sikit, pakai jam Tech Hero sikit yang mahal sikit, pakai baju yang lawa sikit, gebuh janggut ciput pembohong punya janggut. Itu. Janggut ciput mesti ada pembohong punya. Itu. Kalau tak kena rahmat Allah, habis semuanya haram. Dan berjalan di tempat yang haram, pergi datang semuanya dengan haram. Habis. Melainkan Allah Ta'ala bagi rahmat pada orang tu. Tetapi orang yang kuat berpegang pada atas agamanya, sabar dan tahannya dirinya daripada segala yang haram, itu dengan bersungguh-sungguh hati. Sebagaimana tersebutlah hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan katanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya'ti 'ala an-nasi zamanun sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi al-jamr. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW, datang satu masa atas manusia sabar di dalam mereka itu atas agamanya seperti orang mengegam bara api atas bara api, yakni sehabis-habis susah berpegang hukum syarak dan mengamalkannya sebagai seorang yang memegang bara api. Susah. Kadang-kadang tembak wajah yang simple saja. Saya ada 2-3 orang kawan dapat projek kecil-kecil tak apa. Buat kecil tak apa Ustaz. Tadi satu kawan daripada Melaka. Dia kata, Ustaz, saya buat signboard. Tak banyak terlibat dengan rasuah. Kalau ada yang company dapat, dia rosak ke saya buat dia punya hal. Betul lah. Kita tak terlibat dia punya. Saya buat. Simple saja buat. Dekat bulan Ramadan ni, dia kata hampir masjid surau, salam Ramadan. Yang esko pula, salam Ramadan. Lepas tu nak raya lagi, salam Ramadan. Surau pun, salam Hari Raya Aidilfitri. Semua buka naik. Jadi Alhamdulillah, dia kata, Ustaz, bila masuk musim ni, lebihlah sikit pendapatan. Alhamdulillah, simple. Hidup tu sederhana, projek tak banyak. Saya kata betul, projek tak banyak. Tapi kalau kita jumlah tahun, Alhamdulillah cukup. Tak banyak benar. Daripada dapat duit projek 2-3 juta tapi terlibat dengan benda yang haram. Weh, saya dah pernah pergi site visit. Saya sama pergi kat Johor sana. Sampai Kerani pun nak ambil rasuah. Kerani. Telefon, cek dah keluar belum? Belum. Lepas tu lepas 2-3 hari, cek dah keluar belum? Belum. Cek dah keluar. Kerani kewangan ni dia pegang cek. Lepas tu pun dia kata, cek dah keluar tapi kalau perempuan minta maaf orang maksudnya perempuan rasuah. Ada satu kes rasuah besar sekali SPRM tengah 87 juta 10 orang terlibat, 2 orang perempuan, salah seorang budak rantau dah. Saya tahu sebut nama budak rantau dah keluar pasal rasuah. Na'udzubillah, budak rantau semua. Saya kenal budak tu. Na'udzubillah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung masalah umat Muhammad membesarkan diri akhirnya menjadi hina diri. Yang ni kita sambung bila kita sambung 10 sebulan selepas raya. Nampaknya macam itulah. Biasalah. Sebulan selepas raya. Ya, kita berhenti di sini. Ada soalan kita tanya. Rembang utama. Ini 29 Okey, silakan kalau ada soalan. Baik. Commission tu macam mana cerita commission tu?
Itu boleh. Baik. Kalau kawan dia nak beli kereta, dia jangan markup. Kawan dia bagi tahu, awak jual kereta ni dalam 35,000. Awak jual 35,000, nanti saya akan bagi komisen ke awak sekian-sekian ribu. Dia jangan pula pergi jual ke orang 40,000. Kawan tu jual 35,000, orang jual 35,000. Dia pergi cerita ke orang, kereta ni nak jual 40,000. Dia nak makan 5,000 kat situ. Itu tak boleh. Salah. Cara dia boleh beli dulu. Kereta tu 35,000. Baik, saya beli kereta ni. Saya beli. Okey, saya beli kereta ni 35,000. Lepas tu jual ke orang 40. Itu boleh. Broker boleh. Tapi broker bukan dia, tuan tu yang syarat bagi. Dia beli tanah, dia nak jual tanah, dia broker tanah, dia ambil komisen kat situ. Boleh. Tapi dia deal dengan bukan pembeli tanah, dia deal dengan orang jual tanah. Okey, tanah tu 120,000. Okey, tuan bagi surat saya jual tu, kalau saya nak ambil komisen berapa, awak boleh jual lah 140, 20,000 ambil. Tabah. 120. Tak ada masalah. Kalau orang tu minta kurang tu, dia kata tak apalah, saya bagi 5,000. Diri dia punya komisen tu dikurangkan. Dia dapat 15,000. Tak apa. Tanah dapat dijual. Itu tak apa. Tapi jangan reka 20,000, pergi jual kat orang 23,000. Wahai orang tu jual 20,000. Salah. Dia tak main apa. Dia tak dapat ni apa pun. Tapi kalau dia beli kereta tu atau beli benda tu, kemudian dia jual, dia kata saya beli. Tak apa, saya beli, saya jual. Dia boleh makan. Itu tak apa. Dia bagi kemudian, tak apa. Tapi dia beli dulu. Itu boleh. Jangan tak beli. Okey? Lain. Sebab dia tak tanggung risiko tau. Kalau orang yang dia markup sendiri, dia tak tanggung risiko. Kesian orang tu, barang tak laku. Sama lah orang jual kuih kat kedai. Kuih tu sebiji 20 sen, dia jual 30 sen. Kuih tak laku, orang tu yang rugi. Dia jual tinggi, orang tu tak nak beli. Wah, dia markup. Sepatutnya dia jual 20 sen, orang tu akan bagi komisen kat dia. Orang yang letak tu, okey tak apa. Tapi dia markup, kuih tak laku, orang tu yang tanggung. Habis, dia tak ada apa-apa, dia tak ada penat-penat. Dia markup saja. Tak boleh. Lain. Jadi tak ada, kalau tak ada, saya kira saya ucap selamat hari raya. Awal ucap selamat hari raya. Belum raya lagi. Semoga Allah SWT beri kekuatan saya dan semua dapat ambil tibar dan amalkan dan minta jauh benda-benda macam tu. Minta jauh. Jangan biasa dengan riba. Dengan biasa. Tempias saya pun tak boleh lari. Saya jaga riba daripada saya. Jadi saya bujang-bujang, saya tak mau terlibat dengan riba. Semua saya beli cash. Rumah, kereta tu, kereta putih saya buat bulan lepas. Semua saya beli cash. Tak mau. Saya tak mau terlibat dengan riba. Allah mudahkan. Saya ingat dulu saya kata, ya Allah, tak ada lah rumah aku dalam syurga lah. Rumah aku tak mau terlibat dengan riba. Tapi Allah mudahkan, Allah bagi. Ada keupayaan beli rumah. Cash. Tak ada masalah. Janganlah beli sampai 200,000, cash bulu apa. Siapa nak ni? Beli yang sederhana. Kemudian kita renovate lah. Sikit-sikit renovate dah jadi ada. Alhamdulillah selesai untuk keluarga. Apa susah? Kereta boleh bawa anak-anak. Janganlah sampai kereta tu duduk mati tengah jalan, anak dengan bini duduk tolak belakang. Janganlah. Punya saya tak mau terlibat dengan riba. Kereta pun teruk sangat. Sampai mati tengah jalan, hujan, aircon tak ada, ribut. Semua berpeluh-peluh anak-anak. Lepas tu bukan duduk tolak tengah hujan. Dia duduk bagusnya, duduk pegang steering. Tak boleh lah. Beli yang selesa dan boleh bawa anak-anak balik kampung, pergi klinik, hospital, semua. Jangan terlampau zuhud sehingga menyusahkan anak-anak. Bolehlah. Allah bantu kita. Kita percayalah, kalau kita nak lari pada benda yang tak elok, Allah bantu kita. Saya cakap betul-betul. 60 umur saya daripada tak. Saya umur 20 saya jaga benda ni. Allah tunjuk. Sebenarnya boleh. Allah mudahkan segala urusan. Jangan terlibat benda-benda yang Allah pulang balik. Saya Allah pulang balik. Kawan-kawan saya kata, ish ustaz, Allah pulang balik. Saya kata, Allah pulang balik apa yang aku tak ambil kerana aku tak mau benda yang halal. Allah pulang sekarang. Ini tak cantik orang dengar. Akan balik.
Tapi Allah pulang balik. Itu saja. Wallahi tuan-tuan buat jaga, Allah akan bagi kita. Kita boleh macam mana orang lain boleh. Tapi mewah tak ada lah. Tapi kita boleh hidup macam mana orang lain. Anak boleh hidup macam mana orang lain boleh hidup. Tapi kita bersih daripada benda yang tak elok. Sama kelas dulu. Study lah, dapat aku study. Saya study time semayang. Saya tak peduli. Daripada kerja saya semayang. Dan semayang saya tinggal mesyuarat. Apa nama? Jadi. Dalam kelas saya tinggal kelas saya. Pembicara tanya mana si Meli ni pergi. Dia kata dia pergi semayang. Oh, kalau macam tu kita take file lah. Boleh semua lagi semayang. Ajak macam tu. Jangan takut. Allah bersama kalau kita benar. Tapi cara elok lah. Dan dia pergi, jangan duduk kempen semua. Tuan, berhenti, kita mau semayang. Tak berhenti kau, bodoh? Betul dia lah. Tapi kita buat betul-betul lah. Kita buat elok-elok, buat semayang. Kalau dia tanya, tuan, kamu pergi mana? Saya nak semayang, tuan. Dah masuk semayang. Saya takut, saya lewat semayang. Cakap betul elok. Dia pun, semua orang nak semayang. Jadi kadang-kadang dia pun terlupa. Boleh. Saya grab sama dengan orang. Kombo semua orang. Cuma kombo saya dengan bini saya tak ikut kombo. Kami ada kat India. Kombo tak pergi. Tapi semua sama lah. Study punya pun sama lah. Saya tak study. Saya cakap, saya tak study. Sikit kelebihan Allah bagi kat kepala otak ni. Itu saja. Saya tak study. Saya cakap, saya tak study. Orang tengok saya macam tak masuk kelas. Isu nak exam, saya habit kalau nak exam, tak boleh buka radio, tak boleh. Saya duduk, saya baca, sampai habit sekarang ni kalau saya baca, orang rumah saya panggil pun saya tak dengar. Saya tak boleh buat dua benda. Kalau telefon bunyi dalam kereta, saya tak boleh garis. Saya tak boleh tekan. Sebab saya tak boleh bagi tumpuan dua. Bawa, tak boleh. Saya punya akal dia macam tu. Sampai sekarang, anak saya nak tiru saya tak boleh. Sebab tu saya boleh ingat. Betul bila saya cerita, tahun 82, tahun 99, 93, 94 saya baca majalah ni. Kan tentu kita dengar boleh saya cerita. Itu semua saya baca dulu, ingat balik. Itu saja kelebihan. Saya tak study. Saya cakap, sebab tu saya tak percaya pelajaran di universiti. Sebab saya tak study. Allah boleh mudah. Sebenarnya mudah. Ha? Saya tak minat study dunia. Saya study betul-betul subjek agama sahaja. Saya hafal satu-satu. Waktu budak dulu, saya jaga mungkin sebab saya jaga makan. Dia jaga makan, benda-benda ni saya tak jaga makan. Bila ustaz tu sebut hadis yang dia baca, dia cerita, semua saya boleh cakap balik. Wah, saya bukan belajar Arab dulu masa tu. Saya boleh hilang balik. Itu sahaja. Sebab tu rumah saya kata ke anak saya mengaji madrasah Sipitali 2 tahun 3. Adik tak boleh ikut abah lain. Sebab rumah saya tahu. Kalau saya pegang buku, saya tak boleh. Saya dah lupa yang kiri kanan. Saya tumpu yang tu. Itu. Jadi yang tu, tak tahulah ni Allah Ta'ala bagilah ni. Cuma sekarang ni. Sekarang bila ada tua kan. Kadang lupa. Tak boleh lari lah. Kita dah tua kadang-kadang main. Kadang-kadang ada lupa. Allahu'alam. Allah telah mudahkan kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i ya walil awwalin ya akhiril akhirin wa zalikatul matal mustaqim arhamid. سبنا وجعلنا هدى المهدي سبنا نصرة المستقيم يا يقين برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك ورحمة الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى.